Dan tiadalah engkau lihat kepada segala penghulu kita. Tiadakah mana engkau lihat kepada segala penghulu kita, Anbiya, segala bala mereka itu. Bala mereka maka jadi ikhtiar seorang daripada mereka itu suatu serta Allah. Ya. Taslim betul. Tiada mengendaki mereka daripadanya lain daripada barang yang dikendakinya bagi mereka itu. Maka adalah tuntut tiap-tiap seorang daripada mereka itu pada barang yang telah dipaham daripada Allah Ta'ala dan barang telah diketahui daripada muradnya kendaknya dalam barang tadi dalam perkara yang berlaku. Ya. Ya Allah. Jadi mereka yang sentiasa menerima apa saja pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan pilihan Tuhan kalau berlaku pun nak bertembur dengan pilihan kita tak laku kan. Yang penentuan kita begini, Tuhan kata begini, yang jalan yang lurus apa kehendak dia. Sebab masya-Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja yang berlaku. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Jadi semua yang kita lihat adalah penterjemahan daripada masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala. Maka sila pandang dalam tiap-tiap maujudat yang ada ni ialah masyiah, kehendak Tuhan semuanya. Ya. Latih memandang biar diterang. Ya. Jangan tahu dan etikat dia. Ya. Kita tak memada dengan akidah je kan. Membezakan kita dengan orang kafir je. Kita kena lebih ke atas lagi. Apa kata lagi? Mendampingkan diri. Ya, bukan sekadar kenal tapi nak rapat. Ya, nak berdamping lebih dekat. Lagi lebih dekat kita dengan Tuhan, lagi tinggi kedudukan dia dengan Allah. Ya. Dan lagi banyak kurniaan yang dia akan dapat daripada Allah Ta'ala dalam bentuk kerohanian tadi. Waktu ibadat sampai Tuhan kasih. Kita nak buat ibadat ni sampai dia kasih. Bila dia kasih, di antara dia bila kita lebihkan dia dari yang lain. Kena lebihkan dia dari yang lain. Ya. Itu dia. Kita nak benda ni. Tapi Tuhan kata tak boleh. Tinggal. Kita lebihkan Allah Ta'ala. Kan? Benda ni seronok nak suruh ni. Tapi Tuhan kata tak boleh. Tuhan nak buat. Ya. Dalam begitulah amal yang lain. Itu dalam bentuk wajib. Dalam bentuk yang sunat juga. Sampai Tuhan kasih. Ya, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu dalam hadis sahih. Sentiasalah hamba-Ku lepas dia mengerjakan yang wajib, dia mengerjakan amalan yang sunat banyak sehingga Aku kasih. Bila dapat kasih je, ini yang kita nak. Fa iza ahbabtu, apabila Aku kasih akan dia, kuntu sam'ahu. Ini yang mahal ni. Apabila Aku kasih je akan dia, kata Allah Ta'ala, maka akulah pendengar yang ia mendengar dengan Aku. Dia bercakap, berjalan semua dengan Aku. Ini kurnia ni. Apa maksud dia ni? Ini kinayatun anil fana. Dia lenyap. Pandangan yang lain dia fana dengan makna ru'yatullah bila khalqin. Batin hati dia sentiasa menghadap Tuhan, tak nampak makhluk dan ya, dia tak bagi ruang memandang kebesaran makhluk apa nak, dia pandang dia ya Ta'ala. Ini makam yang tinggi, kedudukan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia duduk taraf ni habis tu. Nikmat senikmat nikmat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiadakah engkau lihat kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam tatkala diketahuinya bahawasanya muradullah daripadanya. Ya, diketahui murad Allah SWT daripadanya, kehendak Tuhan daripadanya apa? Taslim, menyerahkan diri dalam hal balanya dicempak. Duduk makam mutaslim. Ya. Sebab Nabi Ibrahim dapat pangkat Khalil. Ya. Bukan Datuk Khalil. Khalil Yaqub. Ini Khalilullah. Selain daripada dia Nabi, dia Rasul, Ulul Azmi. Yang keempat Khalilullah. Kekasih Allah Ta'ala, Khalil. Tengok. Bila tu, bila dia diuji, dia tahan. Ya. Sebab yang paling kuat diuji para rasul, para nabi. Ya. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya. Kemudian baru summal amsal fal amsal.
Man kana fi dinihi sulban istadda bala'uh. Sungguhnya orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah Ta'ala di kalangan para rasul, pada anbiya-anbiya. Kemudian summal amsal pada amsal. Kemudian orang yang seumpama dia. Mana orang yang menjejaki jalan para nabi rasul, tunggu, memang Tuhan akan uji dia habis-habis. Bahkan barang siapa yang kuat berpegang mangkana fi dinihi sulbah, agama Allah lagi kuat, Tuhan uji dia. Itu uslub Tuhan tak sama kita. Ya. Sebab negeri dunia bukan negeri bernikmat. Kalau negeri bernikmat memang Tuhan curahkan pada para kekasih dia. Ya. Paling afdal makhluk kalau tidak kerana dia tak jadikan alam ni kan. Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi kat mana letak Rasulullah SAW? Dekat tanah Arab kering kontang kan. Dia tak letak dekat Europe kan. Seorang Nabi pun tak ada dekat Europe. Ada. Tempat angin sedap, segi fizikal dia sedap, udara sedap kan. Kemewahan dia tak ada. Kat padang pasir dia letakkan Rasul dia. Ya, itu menandakan apa? Anna dunia tidak ada nilai di sana. Allah Ta'ala akan beri pada kasih dia benda yang bernilai, benda yang mahal gitu. Oleh kerana itu dalam Quran tak ada, dalam hadis-hadis sahih pun tak ada menyebutkan dunia ni hebat, dunia ni besar, tak ada. Ya, bahkan Rasulullah doa pula. Supaya apa? Jangan jadi hati kita ni tergantung dengan dia. Wala taj'alid dunya akbara hammina, yang kau jadikan dunia ni ya Allah sebagai matlamat besar, tujuan besar, tumpuan besar dalam hidupku. Itu Rasulullah minta. Jadi kalau kita jadikan dunia tumpuan besar kita, bangun pagi dah ingat dunia, sampai mengigau pun dunia, maka kita adalah jauh daripada jalan Rasulullah SAW. Jauh sesat gitu. Dan Rasulullah minta doa, wala taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia ni ya Allah akbara hammina, sebesar-besar matlamat dan fokus hidup kami. Jangan. Kalau kita fokuskan terbesar hidup kita kepada otak kita, pemikiran kita, tu yang paling besar, yang tu paling kita bimbang, yang tu paling kita tumpu, maka kita telah sesat daripada jalan Rasulullah. Jaga tuan-tuan. Banyak yang terperangkap kat sini. Ya. Banyak terperangkap kat sini. Lebay-lebay pun terperangkap banyak. Ya, dia besarkan benda, perut dia daripada yang lain. Nampak? Bukan main lagi macam dia now. Dalam kepala dia lain apa. Luar lain, dalam lain. Ya, Rasulullah minta kan. Setara Rasulullah SAW tu memang dah maksum lah. Ya, tapi Rasulullah minta supaya dia taklim, nak mengajar umat dia. Jangan berani letakkan dunia sebagai matlamat besar dia. Ya. Bahkan dalam susunan fiqah pun dia duduk bawah kali kan. Ya. Dalam ad-daruratul khams, iaitulah 5 perkara. Pertama kena jaga apa? Ad-din, agama. Yang kedua kena jaga apa? An-nafs, iaitulah jiwa manusia, nyawa. Yang ketiga kena jaga apa? Al-aql, an-nasab, keturunan. Yang keempat kena jaga apa? Al-aqlu, akal. Yang kelima al-mal. 5 kan. Pertama kena jaga agama. Badala dinu faqtu. Macam tukar agama konsting degil pancung gitu kan. Murtad pancung. Itu arahan Rasulullah SAW. Yang kedua jaga nafsu diri. Siapa membunuh kena bunuh balas. Ada diat dia, ada hukum dia. Ada bunuh secara amdi, ada syibul amdi, ada bunuh secara khata', atau dalam fiqh di bahas panjang tu. Mana ada tindakan benda tu besar, nyawa. Lepas tu baru dia panggil an-nasab. Siapa berzina kena rotan 100 kali rotan, atau direjam sampai mati. Semua ada kawalan tu. Kemudian yang keempat barulah apa? Al-aqlu, akal. Siapa rosak akal, minum kedara harak, dia rotan 40 rotan. Kemudian barulah al-mal, harta. Bawa harta dan kita pula pergi jongkit, dia ni atas, bawa terbalik ya. Kita menjaga apa? Menjaga harta lebih jaga menjaga agama. Habislah. Sebab Rasulullah letakkan apa? Dalam doa dia, wala taj'alid dunya akbara hamina. Bacalah doa tu kan. Kalau jadikan hamina apa? Jangan jadikan dunia ni matlamat terbesar kita, yang terpenting, yang menjadi fokus kita, yang menjadi buruan hidup kita, yang menjadi fikiran kita setiap hari. Jangan. Ya, dia tu bukan matlamat. Dunia hanyalah sebagai keperluan saja. Ya, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu rumah tangga. Itu benda perlu. Benda perlu dengan matlamat tak sama. Matlamat lagi tinggi. Matlamat ialah tujuan hidup kita.
Ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat, makna mengenali Allah Taala dan tunduk patuh pada perintah dia. Berjaya dia mengizharkan ubudiyah, mengizharkan pengabdian dia kepada Taala dalam hidup sampai dia mati, maka orang tu orang yang berjaya, golongan muflihun. Ya, kalau dia tak boleh menterjemahkan hambaan, dia jadi hamba pada benda lain. Pada dunia, pada makhluk, pada nafsu jadi hamba, maka orang tu orang yang apa dia panggil? Orang yang khasirin, golongan orang yang rugi dunia dan akhirat. Dia tempat ukuran di situ. Allah. Dan tiadakah engkau lihat kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sekala diketahuinya bahawa murad Allah Ta'ala daripadanya, kehendak Allah pada dia menyerahkan diri taslim dalam hal bala tadi, maka jatuhlah dalam api. Dijatuhkan di dalam api, dalam api. Jangan baca apa tu. Alif pe, api. Wah, senang je. Dia biasa huruf-huruf apa dia panggil? Huruf illah dia buang. Ya, waw, ya, alif dia buang. Dia jimat sikit dakwat. Jatuh dalam api dan datang Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam kepadanya. Dan kata Sayyidina Jibril, adakah bagimu hajat? Ya Ibrahim, adakah hajat ya Ibrahim? Tak ada hajat ke Ibrahim? Ya, setengah ulama kata makan masa yang lama nak mengunggunkan api kan. Kayu tu nak rombok punya besar sampai tak boleh dekat. Bila dijulangkan api pun tinggi, nak dekat pun tak boleh. Terpaksa nak letakkan Nabi Ibrahim tu pakai manjanik. Macam lastik tu kan, pergi lepaskan sup. Tadi. Terbang Nabi Ibrahim kan. Syau terbang. Allah Ta'ala tunjuk kuasa besar dia, Nabi Ibrahim tak jatuh tepi-tepi, tengah-tengah api jatuh kan. Allah Ta'ala pun khitabkan firman dia kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau sejuk. Tapi sejuk mana? Wasalaman, yang sejahtera. Ulama menyatakan kalau Tuhan tak kait dengan lafaz salaman, mungkin Nabi Ibrahim mati sejuk dalam api. Ya, kuni bardan, sejuk. Tapi sejuk yang sejahtera. Macam kita duduk dalam aircon kau sedap kan. Mungkin sedap daripada aircon lagi. Dalam api, dia punya seronok macam tu. Pelik. Ini amrullah, urusan Allah Ta'ala. Dia boleh buat. Ini dipanggil apa ni? Amrun khariqul adah. Benda yang mencarikan adat. Api, adat dia apa? Bersentuh, terbakar. Ini bersentuh, sejuk. Sebab apa? Arahan Allah Ta'ala. Sebab dia punya segala-gala kan. Jangan manusia buat tak nampak pula. Dia tak kenal Tuhan ni. Kata Jibril, adakah hajat bagimu? Maka katanya, ya. Kata Ibrahim, fa amma ilallah fabala wa amma ilaka falah. Adapun kepadamu, maka tiada aku berhajat. Dan kepada Allah maka ada hajatku. Ya, wa amma ilaika fala wa amma ilallah fabala. Pada engkau aku tak ada hajat Jibril. Ya, besar-besar Jibril, satu sayap boleh tutup dunia dan masya-Allah. Nabi Ibrahim sedikit pun tidak menggantungkan harapan dia kepada Jibril alaihissalam. Bukan calang orang tu. Jibril atau Jibril tu besar-besar makhluk. Matahari dengan mata kiri Jibril. Lautan dunia ni kalau tuangkan, dia menjelma keadaan asal dia, setitik air pun tak ada. Macam mana besar tak tahu. Ya, matahari boleh duduk antara mata kanan dan mata kiri Jibril. Tengok kita Kashful Ghaibiyah dibahas dalam tu banyak. Tunjukkan bahawa makhluk Tuhan ni besar-besar lagi. Kita ingat kita besar. Rupanya Tuhan ini yang ketut dia. Yang besar temerang dia. Dia temerang dengan Tuhan, dengan bukan main lagi dia. Ya, kecil sangat manusia. Adapun kepada ada hajatku, wa amma ilallah fabalah. Pada Tuhan dia aku ada hajat. Pada engkau Jibril, minta maaflah aku tak ada hajat. Ya. Tu punya hebat tak hebat. Ini bukan Jibril, bukan malaikat, jin ni minta tolong. Datuk, anak cucu datang. Kan? Minta tolong, habis berderai jadi syirik dengan Tuhan. Ya, dia bergantung pada makhluk, diminta pada makhluk.
Dan kata Jibril, apa tu? Penunta. Apa tuan? Jangan baca pintu. Kena baca pintu. Ni ada pintu tu. Oh, ini ejaan lama sakit tuan. Ringkas tu. Pinta olehmu. Ya, bila Nabi Ibrahim kata fa amma ilaika fala wa amma ilallah fa bala. Ini kata Nabi Ibrahim, Jibril, sal. Ya, sal. Ala yas'al, sal fi'il amar. Sal mana minta olehmu. Asal dia sal fi'il amar, arahan. Tapi oleh kerana datang daripada orang bawah ke atas, itu dia panggil doa. Ya, dalam keadaan nahu dia. Kalau dari atas ke bawah, itu dia panggil amar, arahan. Lapan sama, tapi kalau daripada bawah ke atas, dia tak panggil arahan, dia panggil doa, permohonan. Itu keadaan dia. Ya. Fi'il amar, sal. Sa'ala yas'alu, sal. Mana minta olehmu. Apa Nabi jawab ni round? 2 round dan ni. Dia minta olehmu kepada Allah Ta'ala, maka katanya ni round kedua lagi tinggi telah. Ya, telah memadailah padaku daripada pintaku tahunya pada halku. Faham? Telah memadailah pintaku daripada pintaku dah tahunya pada halku. Wah, pelik bahasa ni kan. Sedap bahasa ni kan? Kalau luar sini macam sok khabar tak payah belajar, kita baca sendiri. Ini dia punya hebat kitab lama tu, dia terjemah ikut keadaan nahwu Arab tu. Telah memadailah pintaku padaku daripada pintaku tahunya pada halku. Ya, yakfi, dia kata apa bila tuan minta sal, dia kata ilmuhu bihali yakfi min suali, tu maksudnya. Ilmuhu bihali, tahunya Tuhan pada aku. Tuhan tahu, katakan Tuhan tahu. Yakfi min suali, cukuplah aku tak minta. Kan dia tak tahu. Ya, aku dalam api siapa yang hantar? Dia. Takkan dia tak tahu, dia lebih mengetahui. Apa nak minta lagi, diam, tengoklah. Ini taslim kan. Dia menyerahkan diri pada Ta'ala dalam keadaan begitu. Ini makam taslim. Ada pun makam ubudiyah pula, ketika Nabi Ibrahim dihijir Ismail, dia berdoa banyak. Berjela-jela panjang Nabi Ibrahim doakan agar bumi Mekah itu semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Dari 2 makam 2 peringkat. Tengok keadaan dia. Duduk makam ni, kalau duduk peringkat ni, dia duduk makam ni. Ini giar ni duduk makam taslim. Ya, dia serah bulat. Dia kata Tuhan dah tahu kan, Tuhan tak tahu. Jibril pun no comment. Tu habis. Itu dikunci terus. Ilmuhu bihali yakfi min su'ali. Pengetahuan Allah Ta'ala pada diriku ni kan, dia tak tahu, dia hantar. Cukup bagi aku tak minta. Ya. Ini marah pula. Ada ulama sufi tak minta doa pula. Ini bercanggah dengan nas. Engkau seorang je pandai nas. Orang lain ulama besar wali-wali tak pandai. Engkau seorang je. Ini Wahabi punya kepala. Macam-macam. Ya. Semalam kutubah dia kena tali Wahabi. Aras lagi. Macam burung pula. Ya. Macam-macam. Allah. Seorang ulama besar, Ibnul Mubarak. Kenal Ibnul Mubarak? Sultanul Muhaddisin atau Amirul Mukminin fil hadis. Ulama besar, raja bagaimana dalam bidang hadis. Dia kata, aku telah meninggalkan mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala berdoa selama 50 tahun. Ke 5 tahun dan 50 tahun cukuplah. Iktifaan bima fil azan. Aku dah cukup benda pada azan dah siap. Apa nak minta, berhati je lah. Ya, tu taraf dia. Itu taraf orang tu kan, kalau dia sakit gigi kan, lantai rumah kayu, kita jalan bergong pada senyap. Taraf tu boleh. Dia bergong sikit, aduh, ya aduh tak payah. Macam belukang kan, ambil berdoa. Dia sakit, dia mengerang, aduh. Tak payah. Tu kena berdoa, percik ubat. Ya. Kalau dia kena sakit senyap, tak ada kata apa. Alhamdulillah, keluar mulut. Itu tak apa. Dia duduk makam tu. Kalau dia mengerang macam belukang tadi. Orang lain pula tidur. Pergi hantar hospital cepat. Ya. Itu makam tak sama. Tajrid lain, asbab lain, taslim lain. Dia banyak makam dan banyak peringkat. Ya, itu tak sama kategori kita ni. Ya. Sekolah pun ada kelas-kelas kan. Ini mesti ada peringkat-peringkat. Dia bukan sama rata. Semua ada makam. Kemudian ada ahwal dia, likulli maqamin halun. Tiap-tiap makam ada kelakuan dia pula, hal dia.
Ada kisah Nabi Ibrahim yang sangat hebat, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rasul. Maka kepada lisan halnya alaihi salam, lidah kelakuan alaihi salam, Nabi Ibrahim telah menyerahkan kepada Allah Ta'ala, maka betapa ya aku iktiraf kepadanya. Ya, macam mana kita nak bangkang dan Ibrahim dia taslim betul. Dan adalah Nabi SAW, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dipilih antara ia Nabi Malik atau Nabi Fakir. Ya, Nabi dipilih nak jadi Nabi lagi raja, Malik. Dia baca Malak, dia baca milik lain lah, ejaan sama. Kalau baca milk mana milik, kalau baca Malik itu raja, kalau baca Malak itu malaikat. Ni malaikat disebut silap. Kau datang Malikil Maut, kau tahu Malikil Maut, raja maut. Kena baca Malak, Malakul Maut, itu malaikat yang mengambil nyawa. Ya, malaikat dipanggil Malak. Yang baca milik ni Malikil Maut. Dia sebut malaikat kata sebut nama aku pun salah. Dia bukan Malikil Maut, Malakul Maut. Yang patah lam, Malak. Jadi bila ditakhirkan kepada Rasulullah SAW, ada nak jadi Nabi Malik, Nabi lagi raja, atau Nabi lagi fakir, maka dipilihnya Rasulullah SAW fakir. Islam fikir fakir kerana tawaduk bagi Allah Ta'ala. Orang fakirlah orang yang banyak dapat bantu. Tahakkuk bi fakrika yamudduka bi inaih. Tahqiqkan kamu dalam fakir kamu dengan Ta'ala, maka kamu akan dapat menerima bantuan dari Allah. Cukup banyak ni akan dapat fakir. Sebab tu merasakan diri dia tak ada, baru dia akan dapat. Bila tak ada, baru ada. Wah, pening balik ini. Bila tak ada pandangan makhluk, barulah diberikan ada pandangan dia dengan Allah Ta'ala. Oh, diberikan. Ya, padamkan. Engkau kendaki akan wuslak, akan sampai engkau ke hadapan Tuhan. Maka apa? Wa mautuka syartun. Mati engkau tu syarat. Ya, nak jumpa Tuhan kena mati dulu. Akhirat atau dunia macam tu juga. Ya, nak jumpa akhirat kena mati jasad, roh berpindah. Maka dia masuk syurga dapat lihatlah sana besok jumpa. Maka nak liqa rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nak jumpa Tuhan besok dia kena beramal saleh. Jangan disekutukan sesuatu pun. Ahadan isim nakirah. Ahdan itu bukan isim makrifah, isim nakirah. Dia masuk semua sekali. Semua sesuatu. Tak kira lah syurga ke neraka, jangan niat buat tu. Semata-mata dia lillah semata-mata. Satu. Ya. Di dunia pula kena mati juga. Dia mati maknawi. Matikan diri kita, matikan nafsu kita, matikan kendak kita. Jangan memandang daripada iradah kita. Semua makna mati itu. Ya, hilang, potong, buang, mati sama dengan makna dia pakai istilah sufi. Kemudian mati yang besar, matikan pandangan rohani kita. Jangan pandang melainkan pandang dia je. Baru dia nampak berbagai putuhat dia akan dapat. Itu kan panak ru'yatullah bila khalqin. Memandang Allah tanpa ada pandangan pada makhluk. Itu makna maut juga tu. Ya, itu dipanggil mautul ma'an yang maknanya disebut. Betul Rasulullah menyatakan man arada an yanzura ila mayyitin yamshi 'alal ard falyanzur ila Abi Bakar. Siapa nak mayat yang berjalan atas muka bumi, kata Rasulullah SAW, sila tengok pada Abu Bakar. Abu Bakar tu ibarat mayat yang berjalan atas bumi. Apa makna dia? Dia dah bunuh habis nafsu dia tuan. Dah tak ada dah. Ya, unsur nafsani dah tak ada. Dia dengan kalau tidak perang Tabuk dia bagi semua dah. Sayyidina Umar datang nak bagi sumbangan kepada perang Tabuk, jihad dalam perang Tabuk kan besar. Perjalanan lebih kurang 600 km. Di sini Kelantan lebih kurang. Nak merentai lautan padang pasir kan. Kenderaan berenjin tak ada. Kalau ada Honda Kapcai pun boleh tahan. Ini satu enjin tak ada, naik kuda dengan unta. Bayanglah renung dia dah seram gitu. Punya jalan jauh, memerlukan maknanya bekalan yang besar. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang bagi separuh.
Dia kata mudah-mudahan aku dapat menandingi amalan Sayyidina Abu Bakar. Untungnya aku bangun malam dia awal lagi. Aku bangun awal lagi awal lawan. Sekarang dibagi harta pula. Ya. Jihad fisabilillah. Kejap lagi datang Sayyidina Abu Bakar kata anfaqtu jami'a amwali. Aku infakkan seluruh hartaku ya Rasulullah. Habis. Sayyidina Umar kata tulislah orang tua ni. Ya, ma'abqaita li ahlika ya Abu Bakar, kau tinggalkan apa untuk ahli kau? Abqaitullah wa rasul. Aku tinggalkan ya Allah dan Rasul. Cari Intan. Zaman sekarang tak jumpa ni. Tak jumpa tuan ni. Ditinggalkan Allah dan Rasul. Habis semua bagi. Atau dia kata orang yang telah membunuh nafsunya. Ya, telah matikan akan diri dia. Maknanya mematikan nafsu, mematikan pandangan, makna banyak maut itu. Yang paling besar sekali mematikan pandangan kepada makhluk, dihidupkan pandangan kepada Ta'ala. Sebab dia kata dah mati baru hidup. Wah, kata pening kepala. Dah mati pula hidup kata. Dah matikan zahir pandangan baru hidup rohani kita dengan Tuhan. Ya, selagi kita tak matikan sepandang makhluk dan tak nampak dia kebesaran Tuhan. Dia pandang kudrat makhluk, gagah makhluk, hebat. Nampak kebesaran Allah Ta'ala. Sebab besar makhluk dah masuk dalam perut dia. Dunia dah masuk dalam perut dia. Sebab tu Nabi minta, ya, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya. Dan adalah Rasulullah SAW terkala dipilihkan antara ada ia Nabi mari atau Nabi fakir, maka dipilihnya Sallallahu Alaihi Wasallam fakir kerana tawadu'an, kerana tawaduk bagi Allah Ta'ala. Ya. Bila orang tak tawaduk apa tuan, makam terus naik lah. Sebab makam Rasul dia naik, dia tak ada turun. Itu sifat asasi dia. Sebab Nabi kata man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk dia Tuhan angkat martabat dia. Ya. Sebab Nabi SAW dia istighfar 3 riwayat. Satu riwayat 70, satu riwayat lebih 70, satu riwayat 100. Setiap hari. Padahal Rasulullah maksum. Apa makna isyarat itu? Menandakan bahawasanya Allah Ta'ala mengangkat darajat Rasulullah SAW. Kita punya istighfar isqatul zunub, yang menggugurkan dosa. Ada para Rasulullah tidak? Liraf'in darajatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada orang yang istighfar, orang bertaubat, melainkan lahir daripada hati yang merendah diri. Ya Allah, dosaku banyak. Ya. Orang yang merasa dosa dia banyak silap, itu makna orang tu minal mutawaddiin, orang tawaduk. Kalau orang tak tawaduk, dia kata, ya aku ada dosa ke ni? Wah. Anak rasa anak tak ada dosa sih. Wah, mana jadi iblis tu. Waliullah bermunajat, ya Allah, dosaku lebih pada banyak daripada pasir yang melata di bumi. Itu wali berdoa. Ya, dia buat pengakuan secara tawaduk dia. Lebih banyak daripada pasir yang melata. Tiba-tiba kita pula tak perasan. Ada ke dosa? Wah. Ini memang nak babas jawab mungkin. Ya. Sebab tu orang sentiasa memandang dosa, memandang kekurangan, itu orang minal mukhtar, orang yang dipilih. Ya. Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassaru uyubah. Itu dia. Yang kendian. Bila Allah nak pilih seorang hamba jadi baik, maka dia suka ditafaqquh fid din. Dia suka mendalami dalam memperkasakan ulumuddin. Ya, kemudian zuhud pada dunia. Kemudian yang ujung tu, wa bassarahu uyubah. Tuhan bukakan, Tuhan buka kan kita tak boleh buka kan. Dia je. Ya Fattah, ya Wahhab, ya. Wahai Tuhan yang membuka kan. Ya wa bassara, maka Tuhan bukakan pintu hati dia, sentiasa memandang uyubah, akan keaiban diri dia. Setengah daripada aib apa? Silap, salah, dosa tu aib dah. Siapa yang selalu memandang dosa dia, silap dia, aib dia, itu daripada orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya. Senang nak jadi pilihan Tuhan. Sebab orang kalau bercakap dia nak tunjuk dia silap. Mana ada tuan, semua ana syekh, ana. Lama faham tanah. Ana kan. Wah dia kan. Mana ada? Kan? Bayar nak tu, nak tak ada siap. Tak ada. Semua angkat ya kan. Rasa hebat aja. Sebab dah kena pam, nafsu dah tiupu. Angkat tak jejak. Allah. Mereka itu bala ataupun cuba. Coba. Senang jangan lama kan. Dia kena bala, kena percubaan, dan saya dianugerahi Allah Ta'ala akan dia sebaik-baik adab.
Lagi dia kena bala, lagi dia kena apa cubaan, lagi tunduk di kepada Ta'ala. Lagi dia jadi golongan mutawadhi'in yang merendahkan diri kepada Ta'ala. Masya Allah. Ada sifat dia orang lagi cantik. Allah. Dia anugerahkan Allah akan dia sebaik-baik adab. Maka tiada menzahirkan mereka daripadanya melainkan barang yang muafakat dengan dia iradatul haq. Ya, iradatul haq. Satu orang wali dia kena bala, dia menangis kesukaan. Bukan menangis sakit, menangis kehibaan. Ya, lalu ucapan pun keluar daripada mulut dia, alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku dengan pakaian awliya kekasih ini. Apa pakaian kekasih tuan-tuan? Bala ujian, bala ujian. Tuan-tuan kau tengok para wali-wali mana dia sihat betul kan? Jarang kan. Sekejap sakit tu. Kadang demam air, kadang tu ada kan. Sebab apa tuan angkat martabat dia? Tuan angkat martabat dia. Kan? Yang tuan-tuan tengok tuan sakit tu apik, tu apik. Dia jogging kita hari. Wah, tak lah sakit apik. Tak lah, wah lari hari-hari lah dia tu. Wah. Itu apik kan. Allah. Ada satu orang dia semua dia kan, kalau cakap dia pengurusi masjid dia, lepas tu jadi imam pun dia. Ada kalau cakap ada lah, kebetulan umur dia panjang. Atuk ni buat amalan tu, atuk tak pernah sakit tau. Sihat dia tak nak bagi. Kalau ada pencela yang tak sakit tu Fir'aun tu, ada ke demam air dia. Cepat dia potong, dengar-dengar Fir'aun takutlah dia. Ya, tak apa dia mengaku Tuhan Fir'aun tu, ada juga demam-demam air dia. Ya, dia nak tunjuk dia hebat lah, beramal. Wah, dengan amalan dia tadi dia tak sakit. Wah, tu semua dah bengkok. Kita beramal bukan sebab nak sihat, kita beramal kena harta. Yang lebay-lebay mungkin tak faham. Saya berkat lah, alhamdulillah lah. Bunyi sedap kan? Alhamdulillah. Lepas saya beramal ni, lepas saya ikut perjuangan Islam ni, rezeki murah. Oh, kau berjuang nak rezeki murah. Kalau otak ni aja. Orang berjuang buat amal nak cari reda Tuhan, bukan nak pergi menyaga kau mudah. Ya. Itu yang kalau dia masuk Islam lepas tu dia mengikit, aku nak pergi sembahyang makin susah lah. Dia pening pula. Jangan kaitkan ibadat kita dengan urusan dunia dan ya sebab aku beribadat ni rezeki murah ke atau tidak. Ibadat kita lillahi ta'ala, tak ada kena mengena benda tu. Tuhan nak bagi tu urusan Tuhan. Udahlah hadis-hadis baca ayat ni surah, baca surah Waqiah, itu kerja Tuhan, jangan campur. Ya, itu kerja Tuhan. Bila dia kena faham, bila dia janji dapat ganjaran lebih, bermakna amal tu amal yang sangat diredai, kena baca tu. Jadi kita cari reda Tuhan, jangan cari benda tu. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, itu slogan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi, ya Tuhan, engkau saja kasat, bukan lain. Wa ridaka matlubi, keredaan engkau yang aku tuntut. Sebab apa? Reda paling besar. Wa ridwanu minallahi, yang paling besar ni. Lebih besar daripada syurga, lebih besar daripada terhindar neraka. Reda Tuhan. Nak dapat reda Tuhan. Itu makna. Ya. Apa dia kata tentang? Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian kekasih. Dia sakit, ya alhamdulillah kan. Ini sakit yang mengerang. Pas sakit, asyik aku sakit. Wah. Tak sempat nak kumpul duit lah, cik pergi hospital. Rupanya nak kumpul duit. Ya, dia nak kumpul tak dapat. Macam-macam tuan-tuan. Kata Sayyidina Umar di balun kan. Ya. Kau reda qada Tuhan, makam kau naik. Kau tak reda, wa qada'ullahu yajri. Qada Tuhan tak ikut kau, dia tetap jalan. Kau reda, kau tak reda, qada Tuhan tak ikut kau gitu. Ya, qada Tuhan ikut apa yang telah diputuskan. Maka kau reda lah, dapat makam kau tinggi. Kau berungut tak ada apalah. Ya, bahkan kena hambat. Hadis kursi ada tu kan, wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i fal yakhru min tahti sama'i wal yatub rabban sibai. Tak reda dengan hukum Tuhan, sama ada hukum syariat, perundangan Islam kau tak reda, satu, ataupun hukum dalam bentuk jara'il qada', berlaku qada'. Ya, Tuhan uji dan sebagainya. Satu, beri nikmat tak kata nak syukur, buat maksiat, buat mungkar. Ya, uji sikit balik tak kata nak sabar. Kalau tu Tuhan kata pergi mengambus, kalau bahasa halus. Ya, fal yakhrut min tahtis sama'i, keluar daripada langit ni. Mana apa kalau bahasa halus pergi mengambus tu. Wal yatrub rabban siwa'i, pergi cari Tuhan lain. Mana Tuhan lain selain Allah Ta'ala?
Mana buah hadis ini sangat murka Allah Ta'ala. Uji sikit tak kerti sabar, beri pula tak kerti guna jalan baik. Macam budak-budak kata-kata kan. Itu dipanggil ada sifat tufuliyah, kebudak-budakan. Budak-budak macam tu lah. Bila beri dia suka. Bukan dia nak ingat orang beri, siapa dia beri, dia suka. Jadi dia puas hati. Ikut kena dia kan. Itu ada tufuliyah, kebudak-budakan. Nak cari Tuhan ni mana apa tu? Terlampau murka Tuhan kan. Ya. Itu sebab para awliya dia baca hadis dia kadang pengsan dia kan. Oh, takut dia dengan Allah Taala. Allah. Dan murad mana kehendak Ta'ala daripada segala hamba itu ialah menzahirkan hajatnya. Ada izharul faqri. Itu sebenarnya dalam doa kita tu yang paling besar, izharul faqri, menzahirkan hajat dan fakir kita dengan Ta'ala, serta melazimkan ittirar. Ni dipanggil tautiah dalam ilmu balaghah, dia panggil nak masuk matan bawah ni, membahas masalah ittirar ya. Amman yujibul muttar iza da'ani. Tidak kata apa? Memperkenankan orang yang mutar. Apa mutar? Siddatul fakri. Fakir satu. Mutar ni selampau fakir dengan Tuhan. Itulah hati para awliya. Setiap saat tu. Hati dia fakir bergantung dengan Tuhan. Walaupun dia kaya. Macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kapit rumah ni tenggelam buku lali. Ya, tenggelam buku lali. Kaya. Tapi dia wali besar. Kan? Hati dia tidak pernah berpegang dengan makhluk. Datang syaitan, dia kata, nak rumah aku, ambil lah dia. Kat tangan syaitan tu ada tongkat buruk, dia minta tongkat kau bagi aku. Mana boleh? Angkat tengok tongkat buruk masuk dalam perut kau dia. Ya, aku punya rumah ni ambil lah dia. Ya. Tu hebatnya Syekh Abdul Qadir Jalani, kaya banyak tuan ni. Syekh Abdullah Ad-Dahlawi, seorang wali besar dan sanad tarikat Naqsyabandiyah dia ada. Ya, kaya besar, rumah dia macam istana kan. Orang nak pergi bai'ah jumpa dengan dia, kata ni dalam hati kawan tu orang fakir, dia bawa apa bungkus ada kayu kan, pikul macam tu kan. Konon dia zahid lah, hebat kan. Nak jumpa Syekh Abdullah. Dia jumpa dalam rumah ni, mana rumah macam rumah sultan berlapis-lapis pintu kan. Nak masuk dalam tu, orang kata dalam tu. Dia kata Syekh dia kat dalam. Dia pun ambil tongkat dia kan, barang dia sejumput tu kan, dia letak belakang pintu, sorok takut orang ambil kan. Dia pergi jumpa Syekh. Dia jumpa Syekh, dia baru nak terlintas hati dia. Terlintas hati dia. Ni wali apa kaya begini kan. Saya pun jawab, dia kata, aku rumah ni tak masuk hati, kau punya bekas tadi siang kau sorok. Takut orang ambil, melekat dalam hati kau. Ganjat dia tuan. Kau punya segumpal besar tu, kami kau sorok belakang pintu. Ya. Dia tak ada kamera tuan. Kalau kita nampak kasyaf ada kamera. Kan? Entah masuk ke mana, ikut sini kan, gua boleh tengok dalam kamera. Itu kasyaf kamera. Kan? Ini betul-betul kasyaf. Kata nak buka kan. Man arafa Allah la yastul alaihi syai. Siapa yang benar-benar makrifat akan Tuhan, tidak tersembunyi atas dia sesuatu. Tuhan buka kan. Bukan dia tahu hakikat, tak. Hakikat semua kita tak tahu. Hati dia terang. Ya. Panjat kawan tuan ni. Baru nak bercakap di lintas dalam hati, kawan dah baca satu. Ya. Dunia ada kat tangan, dia tak masuk dalam hati. Kita dunia tak ada, tapi dalam hati dia sakit. Dunia tak ada, tapi luar apa kacau. Ya, sebab kena buang makhluk daripada hati kamu sampai ke Tuhan. Tu je kaedah dia kan, bayan kan. Ya, waslun. Kau kerat makhluk daripada hati kamu, wasal kamu boleh sampai. Tu ada kata mati tadi kan. Ya, in aratta wuslak, ya, in aratta wuslana, maka pamau tu kau syartun. Mati kau tu syarat. Mati mana kerat tu? Faslun, kerat. Kau kerat makhluk, kau boleh sampai. Tapi nak kerat tu kan. Ni tumpul pisau tak terputul-putul lagi. Pisau nafsu ni kuat sangat. Tak lepas lagi. Kuat. Kan? Lepas tu Imam Ghazali, bila nak berguru dengan guru dia, Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang wali kutub. Kerja dia apa? Jahit kasut tepi jalan kan. Dia kata, aku nak ajar kau apa, kau ilmu dah melaut kan, 300,000 hadis kau apa semua, Masya Allah. Sekarang satu je, kau nak sampai Tuhan, buang makhluk pada hati kau. Kau boleh buang makhluk pada hati kau sampai Tuhan. Besok lagi kau datang kat kedai ini,
Orang tengah ramai-ramai. Jangan kau datang sebelum subuh, orang tak ada. Itu tak pakai. Tengah ramai ni. Engkau ambil, dia pun datang. Buka baju jubah-jubah besar kau buat. Ya. Tiga situ, tengah orang ramai ni, simbah. Kedai berdebu kan? Simbah kat depan kedai aku ni. Wah. Temandong tuan-tuan. Imam, ulama besar, orang cium tangan, ibu nak murid, tiba-tiba nak pergi siut simbah tangkap. Punya malu. Buat dia tu buat. Kalau kau nak. Dia buat sampai kau tak nampak orang lagi dah. Kau tengok orang macam tunggul, baru kau boleh kenal Tuhan. Ya. Barang kita Hidayatul Askar, dia kata imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok manusia macam dia tengok unta. Maksud dia apa? Tak ada tarikan apa. Tak ada rasa apa. Kita pakai baju cantik pun tak rasa apa. Kalau unta pakai baju koyak pun tak ada rasa. Sebab unta tak ada dalam hati kita. Mana jangan bubur makhluk dalam hati kamu. Itu apa dalam satu slogan nak ada dalam tarekat Qadiriyah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Tak ada dalam hatiku melainkan dia Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Kalau betul, insya-Allah terbuka. Ya, dalam hati dia orang. Kau kata apa kan? Aku ni orang kata apa? Orang. Hijab. Bila orang dalam perut dia, akhirnya yang jadi mangsa apa? Amalan. Akhirnya amal dia pun disuka kat orang. Biar orang pandang, biar orang tengok. Habis terbagai. Datanglah riak, wujud, semua macam-macam tak habis. Buang ghaib nazar al-khalqi ilaik. Buang pandangan makhluk pada kamu. Gantikan apa? Bin nazari ilaik dengan bin nazarillah, pandangan Allah pada kamu. Boleh betul. Itu kena cuci banyak tuan-tuan. Cuci apa? Zikir lah banyak tuan. Sebut dia je. Allah. Wow, dia mantap kan. Zikir Allah. Dia dah RM. Tu RM. Kan? Dia Allah je lah. Allah. RM je lah. RM. Mana tak berkarat perut tuan. Benda mati RM tak habis-habis tuan. Orang lain cari ke RM daripada badan lah. Dia cari teruk kan, siang marah pagi petang apa mengigau. Kalau otak dia tak ada benda lain. Tu yang terbesar dalam hidup dia. Tapi jadikan urusan terbesar hidup dia ialah dunia, duit, maka dia makan sumpah Rasulullah SAW. Rasulullah sumpah tepat tuan, tak ada kena CP-CP-nya. Memang tepatnya. Ta'isha abdud dinar wa darahim. Celaka dan binasalah kata Rasulullah SAW. Ya, celaka dan binasa. Ta'isha. Siapa dia? Abdul dinar wa darahim. Orang yang menjadi hamba kepada wang ringgit. Dinar, wang perak. Kalau kita R dengan M. Celaka besarlah. Ganap orang yang merelakan diri dia menjadi hamba. Apa jadi hamba? Dua kepala otak dia fikir benda tu. Dapat banyak senyum. Bila dapat banyak muak, naik. Itu je kerja dia. Tak ada kerja lain. Itu bahaya besar. Cari, bukan orang tak cari. Sebab dia perlu. Tapi jangan sampai dijadikan dia matlamat ataupun fokus hidup benda yang terbesar dalam fikiran kita jangan. Yang terbesar kan dia habis. Kita kena kabbara ma kabbarallah, saghara ma sagharallah. Besarkan apa yang dibesarkan Allah. Urusan dengan dia besar. Dan kecilkan benda yang dikecilkan. Ya, urusan lain makhluk kecil, jangan pandang besar. Kita letak terbalik je kan habis. Rosak aja. Dan satu lagi, tengok tu. Ittirad, demikianlah dipanggil cabang makrifat, kerana bahawasanya barang siapa mengetahui akan dia, mana mengetahui makrifat, kenal akan dia, nasi lazimlah pintu je. Orang kenal orang tu, dia akan duduk pintu. Mana dia sentiasa kan? Maka kita sentiasa bermunajat, sentiasa berdamping dengan dia dan berkenak kepadanya sebab dia kenal Allah Ta'ala maha kaya segala-gala dia kan? Nak meradak ke siapa lagi? Nak bertumpu ke siapa? Nak mohon ke siapa? Segala-gala dia punya. Tu. Jangan buat tak kenal. Maka barang siapa berkendak kepadanya, saya lazimlah ittirar. Syarat dia apa? Kena ittirar. Allah Ta'ala akan berikan orang yang betul-betul berhajat. Ya, kita pegawai, satu pegawai tinggi. Orang nak minta kerja dengan dia, dia betul-betul minta. Kena rayu, tuan, tak tolong tuan, saya ni memang dia bantu. Tapi kalau ditanya, tuan, agak-agak tuan boleh tolong saya tak? Dia kata tak boleh. Kecil orang lain ni. Minta macam dia tak ya kan? Macam tu lah. Ya, Rasulullah berdoa macam mana tak? Dam. Dan kita Qurratul Aini elok doa tu dam. Himpun. Ya. Buat perceraikan dia jatuh. Tu cara. Angkat tangan. Nampak putih. Ini berdoa tak tangan kat muka. Amin. Macam anak mam rupa tu mam.
Macam tu kau tunjuk dia baik tak payah doa dah kata. Buang hajar sama Tuhan. Kena izhar fakir kita dengan hati, dengan gaya, dengan cara izhar fakir dengan Tuhan. Oh Tuhan bagi. Kan innamas sadaqat lil fuqara. Innamas sadaqat lil fuqara. Tafsir zahir dia sadaqat bermakna zakawat, mana zakat dibagi pada fakir. Tafsir hakikat dia ni dia. Ya, kamu fakirkan diri kamu pada Tuhan, tunggu. Zakawat dia dengan makna futuhat, ma'arif, anwar, futuhat, fuyudat Tuhan akan jemput. Bila kita fakir dengan dia, dia pergi. Persoalan macam mana nak bentuk fakir? Kena pandang yang kaya. Lagi hati kita tak betul pandang kekayaan kebesaran Tuhan, dia tak akan datang fakir. Kita rasa kita besar, tapi bila nampak orang besar pun nampak kecil. Kita nampak gunung tu apa? Tinggi. Tapi kalau dibawa gunung Everest kali habis tenggelam. Mana pandang yang besar baru kita nampak kita kecil. Sebab tu mulazamatu zik. Tu ubat itu. Because imam pusing-pusing bahal kata zikir tu tak, sebab zikir tu ada menunjuk makna kebesaran. Asma Tuhan, sifat ausaf Tuhan, semua tu menunjukkan kebesaran. Bila kita asak-asak kebesaran dia saja, baru nampak kita hina, baru dia tuang. Ya, akan datanglah ya bantuan-bantuan, curahan-curahan daripada Allah Taala. Tu. Ya, syarat dia pun lazimkan ittirar, mana fakirkan diri kita. Dan inilah makam yang terlebih memberi manfaat bagi orang yang salik, orang nak berjalan. Betul dan Naqsyaband kan, bila suluk kan, di antara satu syarat dia, kena hinakan diri sampai hina, kemudian berjalan dalam suluk tu pun kena pandang kaki. Kan? Berjalan dalam suluk tu kena pandang kaki. Ya, pandang kaki kita, jangan pandang kepala angkat dia. Tu adab dalam suluk. Jalan pun tunduk, pandang kaki. Hinakan diri, kita rasa kita adalah paling bangsat, kita adalah paling hina. Ya. Kalau kita rasa kita besar sikit je, batal suluk. Batal. Ada riak sikit, batal suluk. Kena istighfar balik. Kena taubat balik. Oh, ketat. Sebab tu dia terbuka cepat. Ya. Kita cuci dia habis-habis. Ya. Melantaikan diri habis. Man tawadha'a bau rafa'ahullah. Tuhan akan buka. Tuhan akan angkat dia balik. Allah Karim. Inilah makam yang terlebih manfaat orang yang salik, orang yang berjalan ke hadirat Tuhan. Maka jikalau engkau daripada orang yang ahli suluk, mana orang yang berjalan ke hadirat Ta'ala atau mana suluk, maka lazimkan oleh model demikian itu bahawasanya apa? Ma talaba minka syai'un mislu ittirar wala asra' bil mawahib ilaika mislu zul wal iftikar. Ini semua sifat dalam suluk ni. Ya, maknanya tiada tuntut bagimu sesuatu daripada Ta'ala, tiadalah lain seperti sifat ittirar. Tidak ada satu benda yang paling hebat kita lahirkan ittirar fakir kita, dan tidak ada asra' terlebih menjemput mawahib kurniaan Tuhan seumpama zul wal iftikar. Bila kita hinakan diri kita, kita fakirkan diri betul-betul, tunggu. Sekejap dia tuan-tuan. Ya, sekejap dia terbuka. Ya, terzikir tersebut terbuka, macam-macam terbuka dalam hati kita. Terbuka yang paling besar, terbuka pintu hati kita dengan dia. Dan itu kasyaf yang paling besar. Sentiasa kita dengan dia. Dan ada lain dia, tak ada lah, nampak dia je. Betul. Ya, tak ada lain dah, nampak dia je tuan-tuan. Baru sedap. Itu dia panggil iman yang paling hebat. Sebab Nabi sebut apa dia? Afdalul iman, ya. Anta'lamallah haitsuma kunta. Iman paling afdal, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Duduk, bangun, diam sentiasa. Barulah kita betul-betul jadi menzahirkan ubudiyah kepada Ta'ala. Kemudian ma talaba minka syai'un misal ittirar wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa waslud minna ya Allah masalika Allahumma ja'alna minna wa rizq qulubana ya Allah hatta yankashifu lana anwarul lakum